Yaitu makan bawang putih. Bawang putih. Bawang putih mentah ni tuan-tuan, kalau dimakan sedap. Tapi tuan-tuan kalau makan black garlic, black garlic, bawang putih jantan tunggal hitam, itu sedap, manis, rasa macam dodol lah. Badan sehat, mana. Tetapi kalau nak pergi sembahyang, kita jangan makan bawang mentah tu lah, jadi bau mulut. Kalau yang black garlic tu tak, rasa macam dodol, manis, badan sihat, mata terang, hati cergas, gitu. Bawang merah dan barang sebagainya lagi makruh berbuat sesuatu dalam masjid, lagi makruh berjual beli. Dan di dalam masjid itu sekaliannya jika tiada dijadikan akan masjid seperti pekan. Maknanya sangat ditegahlah. Masjid ni dah jadi macam warung bual gitu tuan-tuan. Ini orang ni tuan-tuan, mana-mana warungan sekali-sekali tak apalah. Tapi diikuti dengan tasbih kifarah. Sepanjang duduk di warungan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Baca jangan dilapas, dalam hati. Jaga hati itu, jaga hati. Maka selamatlah dia daripada onarnya syaitan. Maka jika dijadikan akan demikian itu, maka haram. Allah, haram tuan-tuan bual dalam masjid ni. Allah, bual tentang dunia lah, bual tentang kehidupan, tentang matlamat, cita-cita dan sebagainya. Tetapi kalau tazkirah, ingat mengingat, tegur menegur, nasihat menasihat, itu sangat dituntut. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Al-Islam dalam syarah Raud yang dinukil daripada Izzuddin bin Abdul Salam. Dan haram berludah dalam masjid. Huda, macam kita tengah sembahyang itu, alih-alih ada macam bakis sisa makanan, terkeluar pula tu, telan batal. Macam mana tu? Ini tolak ke depan, tiup, dah lekat Pak Haji depan tu. Allahu Akbar. Itu sehalus-halus. Tapi kalau sampai ludah tuan-tuan, haram hukumnya. Haram tuan-tuan. Dan kaparatnya itu ditanam dalam bumi masjid, tetapi yang aula disapu akan hingga hilang. Dan tiada mengapa tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid tak apa. Niat iktikaf tertidur dalam masjid. Dan mengambil air sembahyang di dalamnya, makan di dalamnya sekalian itu jika tiada menyakiti akan orang lain. Kalau nak minum tuan-tuan, pastikan cawan tu basuhlah, bersih-bersih. Ini tinggal gitu aja. Ya Allah, yang tukang basuh tu tuan-tuan, satu basuhan, satu bidadari surga. Allah Akbar. Jadi dia besok dia tak ada bidadari tuan-tuan. Tinggal tengok singki hitam bersihkan. Tak ada pencuci letakkan. Gitulah ibaratnya. Supaya orang-orang sama-sama menjaga kebersihan masjid. Pasal masjid ni tempat kebersihan. Jadi kita masuk Faslus Sani. Kaifat a'mal zahir minas solah. Bab kedua menyatakan kaifiat segala ibadat yang zahir. Ini yang zahir ni tuan-tuan, yang syariat. Tidak boleh tidak, mesti macam ni tuan-tuan. Kalau kurang, kita minta ampun. Kalau tertinggal, kita harapkan keampunan pada Allah Ta'ala atas lama-lama tu. Iaitu 13 perkara. Ini syariat tuan-tuan. Berdiri betul. Maka apabila selesai engkau bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan bersuci pula daripada najis pada badan dan pakaian dan pada tempat sembahyang, dan selesai pula menutup aurat antara pusat dan lutut. Ini tuan-tuan. Walaupun kita sembahyang pakai baju tuan-tuan, pastikan kain pelekat kita tu jangan bawah pusat tuan-tuan, atas pusat. Kalau bawah pusat tak sah sembahyang, batal tuan-tuan. Ingat tuan-tuan. Berdiri bukan tengok daripada bawah. Bawah pendek pun tak apa, sampai betis tak ada masalah. Bawah tak apa. Tapi pastikan antara pusat ma bainal surah wa rukbah, di antara pusat dengan lutut. Jadi kain pelekat tu pastikan duduk atas pusat, jangan bawah pusat. Kalau bawah pusat maka tiada sah. Jadi selesai sembahyang zahir dan batin. Maknanya apa? Bila berhadas, bila taharah, hadas kecil, hadas besar, saja aku berwuduk mengatakan hadas kecil kata seluruh tubuh badanku, zahir dan batin, juga kata seluruhku, kerana nak sembahyang ni lillahi ta'ala. Kena sebut macam tu tuan-tuan. Jadi berdiri betul. Jadi berdiri tuan-tuan betul. Berdiri tegak. Berdiri aku atas alif Allah. Alif tak ada bengkok tuan-tuan.
Alif tak ada bengkok, tegak alif tu. Gitu tegak. Berdiri aku atas alif Allah. Kaki kanan bertijak atas hamparan Baitul Haram Mekah, bertijak atas hamparan Baitul Maqdi di Palestin sebelah kiri, dan bertijak atas Sidratul Muntaha di sana, Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mana kita mengenang, mengingati kembali sejarah Isra' Mi'raj itu, dapatnya solat sembahyang itu. Jadi sembahyang ini tuan-tuan, diri kena tegak tuan-tuan. Apa perlu kita tuan-tuan? Bila menutup aurat, kena niat. Aku ni pakai untuk menutup aurat, maka tutuplah segala aib dosaku, maksiatku ya Allah di yaumil mahsyar nanti. Jangan lihatkan satu pun. Wastur uyubana waghfir dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Sebab tu doa itu jangan tinggal tuan-tuan. Musyabbihatul Asyirah itu hadiah yang sangat hebat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'al bina wa bihim ajila wa ajila fid dini wa dunya wal akhirah. Ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina. Ya maulana ma nahnu lahu ahlun. Innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Ya rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya jabbar. Ujbur qulubana wastur ayubana waghfir dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi bila dah nutup aurat, ingat itu tuan-tuan, supaya kita pastikan antara pusat dengan lutut. Ini walaupun pakai baju jubah, pasti kainnya bawah pusat, sembahyangnya batal. Jadi tuan-tuan kena cek, kena balik, tuan-tuan rasa. Dan lutut pada hak laki-laki, mana antara pusat dan lutut bagi lelaki. Dan pada hak perempuan hanya senya orang sahaya orang, maka ada pun aurat perempuan yang merdeka, iaitu sekalian tubuhnya melainkan muka dan tapak tangannya, dan belakang dua tangannya hingga pergelangan. Maka lelaki antara pusat dan lutut, perempuan seluruh tubuh badannya kecuali tapak dan belakang dia serta muka, had muka tuan-tuan. Had muka kalau kita sembahyang macam ni lah had muka. Gitu. Ini had muka. Tapi kalau telkung tu di bawah sini tuan-tuan, ini sembahyang tak sah tuan-tuan. Ni aurat tuan-tuan kena tutup. Gitu kena tutup, pastikan. Macam ni tambah lagi anak tudung. Sekarang yang terbaru ni ada anak tudung macam tu Dia ada terlebih. Itu baguslah, selamat. Ini usahakan tuan-tuan. Ini namanya aurat. Aurat. Ya gedut, pelihara pandanganmu itu. Dah selesai itu semua, maka hadap olehmu akan kiblat, padahal berdiri betul, dan tundukkan kepalamu serta engkau simpankan tilikmu kepada tempat sujud. Tundukkan kepala sikit, bukan sampai bungkuk badan tuan-tuan. Kecuali memang dah dibungkuk. Si bungkuk di kaki bukit tak apa. Tapi kalau dia bukannya bungkuk, dia boleh tegak tuan-tuan, tegak macam biasa. Cuma kepala ni tunduk sikit. Macam yang namanya barsisa. Setelah diikat, dihukum sula kerana membunuh orang tadi. Dah minum arak dihad 40 sebat. Dah berzina dihad 100 sebat. Dah membunuh disula tuan-tuan. Dah tak ada dosa tuan-tuan. Tetapi kerana dia tak belajar, tapi ilmu marifatnya tinggi tuan-tuan. Macam wali besar gitu, muridnya pengikutnya ramai. Tetapi kerana dia tak ada ilmu, tak belajar tuan, tak berguru, dia ikut-ikut saja, maka di situ dia datangi oleh iblis. Kau tak nak minta tolong ke dengan aku supaya minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kau, dirahmati kau, kata. Sedangkan dosa-dosa tadi dia hapun dah tak ada dah dosa. Tetapi kata, macam mana aku nak sujud dengan kau sedangkan aku ni dalam keadaan terikat macam ni. Apa kata iblis? Cukup hanya mengisyaratkan kepala tunduk gitu. Tuan-tuan bila dia tunduk gitu tuan-tuan, terus tanggal ruh daripada badannya. Mati kafir ni tuan-tuan, Barsisa ni. Sedangkan dia seorang yang hebat tuan-tuan. Muridnya lebih 70,000 tuan-tuan, yang alim-alim, boleh terbang-terbang. Tuan-tuan belajar dengan saya dah beberapa tahun, tak ada seorang pun boleh terbang-terbang, tak boleh. Nak pergi masjid pun kena naik motor, naik basikal, naik kereta. Belum ada seorang kelip sampai ada. Dah jumpa belum tuan? Dah cuba? Belum jumpa lagi. Jam sampai. Kalau nak tuan-tuan nak ini tuan-tuan, bacalah ayat 30-31 surah An-Naml tu. Satu hari jangan kurang 1000 tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan buat 80 hari
kebanyakan kebiasaannya insya-Allah sudah sampai. Sudah sampai. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maknanya kita dalam perjalanan selamat sejahtera. Apa iringan segala bala tentera Sulaiman alaihissalam, mudah-mudahan lah kalau nak beramal lah, tapi jangan diamal lah, mudah-mudahan kita beramal lah lillahi ta'ala semata-mata. Bila kita dah diri tepat tu, kita hadapkan muka tuan-tuan. Dah jangan bual lagi, jangan cakap lagi, jangan fikir dunia lagi. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan hatiku ini. Bukan muka ni tuan-tuan, hati kita tu sebenarnya. Itu hakikat kiblat bagi orang yang beriman ialah Allah. Wajah tu wajhiyah, 24 jam ni untuk Allah Ta'ala tuan-tuan. Padahal berdiri betul dan tundukkan kepalamu serta engkau simpankan telikmu kepada tempat sujud dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira secengkal. Nampak tu? Kaki tu tuan-tuan, antara kaki kanan dan kaki kiri, jangan jarak kaki tuan-tuan. Sejengkal aja, sejengkal tuan-tuan. Kalau lebih sejengkal tuan-tuan, makanya macam inilah. Ustaz jarang-jarang, jarak-jarak, duduk syaitan, khusyuk tak ada. Terangkat rahmat, tiada keberkatan. Jadi tuan-tuan kena doa banyak-banyak lah. Mudah-mudahan usaha sultan, usaha mufti, usaha jabatan Majlis Agama Islam untuk memohon diperkenan oleh pihak KKM supaya sembahyang ni tanpa penjarakan, sembahyang macam biasa. Dah diusahakan tuan-tuan doa sajalah. Ini di tengah bentang tengah diusahakan. Mudah-mudahan kita cepatlah dapat itu. Dan bacalah olehmu qul a'udzu birabbin nas. Bila dah diri tuan-tuan, kaki ni tuan-tuan jangan terbuka macam ladang kuda. Ladang kuda ni badan Powell. Tahu badan Powell tuan? Pek itu pengakap. Kaki ladang kuda. Bila berdiri bulatan pun ladam kuda juga. Gitu Nyanyi negaraku, nyanyi lagu pengakap, lagu-lagu lah. Mananya apa lah tu? Campfire. Campfire. Ingat lagi perkataan tu lah. Gitu Jadi bila kaki ni tuan-tuan gitu tuan-tuan, itu kita masih terarah kepada dunia. Maka kita hadapkan kaki kita ke depan. Jari kaki kita ni terkena tempan tuan-tuan. Kalau terbuka tuan-tuan, maka situ kita dah ikut namanya Yahudi punya amalan tadi. Badan Powell. Walau niatnya bagus tuan-tuan ngajar anak didik apa? Dipercayai taat berguna, bersaudara berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati berjimat, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Dahsyat ni tuan-tuan. Itu semua tu ciri-ciri orang beriman tuan-tuan. Mana badan Powell ni macam ahli kitab jugalah Cuma sampai meninggalnya lah dia dalam agama Nasrani, Kristian. Allahu Akbar Tapi dia mengajak kepada kebaikan. Gitulah tuan-tuan Bacalah olehmu qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Pastikan tuan-tuan masa qul a'udzu birabbin nas tu kaki jari ni ngadap depan. Jangan lebih sejengkal. Jangan lebih sejengkal Kena ingat ni. Jangan lebih sejengkal, baca qul a'udzu birabbin nas hingga akhir supaya terpelihara daripada was-was syaitan dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Maknanya masa tu hadir dah tak ada lain tuan. Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perintah ingatan Rasulullah. Tajdidu syahadatukum kulla yaum. Perbarui isyadahmu setiap hari. Yang mana setiap kali nak sembahyang tuan-tuan, dah diri kau ubinah baca asyhadu an la ilaha illallah. Memang dah tak ada lagi dah. Allah dah tak ada usolli lagi dah tuan-tuan Usolli dah tak ada tuan-tuan. Kalau usolli lagi maka dia bisa peringkat macam prasekolah lah, orang awam lagi. Jadi kita ni tuan-tuan dah umur lebih 40, beramallah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberkati. Supaya jangan ada was-was syaitan. Allah tak masuk, Allah tak masuk, Allahu Akbar tak masuk-masuk ni macam mana lah. Amalkan pesan Nabi itu ayat 1, 2, 3 Al-An'am tu. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun.
Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ini mana adab nak sembahyang. Sedangkan doa ni tuan-tuan, sembahyang hebat tuan-tuan. Sembahyang aja selesai masalah. Ada masalah sembahyang, ada hajat sembahyang, ada apa-apa menghadapi cubaan sembahyang, selesai. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu wahai orang beriman, mintalah tolong bantuan pada Allah Taala. Sabar dan sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kosongkan hatimu daripada was pekerjaan. Mana dah lupakan dunia, kehidupan tinggal tuan-tuan. Dan engkau telik dengan mata hatimu, seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Kerana Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya, melainkan dengan hadir hati kepadanya, serta merendahkan diri dan menghinakan diri. Allahu Akbar. Kita takbir tuan-tuan. Allah ni tuan-tuan. Angkat tangan betul-betul tuan-tuan ke depan tuan-tuan, jangan suka-suka. Macam ni lah, macam ni lah. Ada tuan-tuan sembahyang macam tu. Ikutlah Allah ni tuan, angkat betul-betul. Serah diri betul-betul. Allah ni tunjuk pada Allah Taala gitu. Allahu Akbar. Serah diri pada Allah Taala betul-betul. Kerana Allah Taala kalau tak dibuat sedemikian oleh hambanya, Allah Ta'ala tidak menerima, tiada menerima sembahyang hamba yang tiada hadir. Daripada Allah tu tadi, Allah Maha Besar kan? Ada dalam hati pikiran kita Allah Maha Besar, disertakan dengan qasad, ta'rad dan ta'yin. Subuh, sembahyang subuh 2 rakaat. Dah cukuplah tuan-tuan. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Panjang-panjang ni manyahkan, menyusahkan. Wah gitu. Tak apa, doa al-batu apa doa sebatu pun tak apa, boleh, tak masalah. Tapi jangan menyusahkan, jangan memayahkan. Ini Allah Ta'ala macam tu. Asyir wala tu'asyir. Mudahkan, senangkan. Serta merendahkan diri. Mana rendah diri tuan-tuan, itulah kita simpan telik ke tempat sujud. Tengok tempat sujud, itu tempat kita mati tuan-tuan. Mungkin ini sembahyang terakhir kita. Diterima tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sembahyang, wa'mil li uhraka ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk kehairatmu itu seolah-olah kamu akan mati esok. Mana ini sembahyang yang terakhir, buat baik-baik. Gitu. Sentiasa merendah diri dan menghinakan diri. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, makalah ucapmu akan qomat. Nampak tu? Dah tenang, tenteram tuan-tuan, baru iqamat. Qomat. Dan jika engkau harap akan orang yang hadir yang hendak mengikut akan dikau pada sembahyang, maka hendaklah engkau bangkan, hendaklah engkau jaharkan sekira-kira didengar oleh orang yang hendak mengikut jamaah. Inilah kata Imam Al-Ghazali. Gitu Siapa Imam Al-Ghazali? Itulah ulama tasawuf bagi ahli sunnah wal jamaah, supaya kita sentiasa dalam keberkatan. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya, jika ia mendengar bang orang lain sekalipun, tetapi memada yang itu sekira-kira didengar oleh sendiri. Inilah atas perkataan setengah fuqaha. Kalau kita tiada hadir berjemaah atas keuzuran atas uzur syar'i, yang disebut 18 perkara oleh Ustaz Farudin dulu dalam bab jemaah tu. Tuan-tuan sembahyang di rumah, pastikan ada bank tuan-tuan. Ada bank tuan-tuan. Sekali-sekali kena bank tuan-tuan. Sebab tu kata Rasulullah, cari masa untuk keluargamu sekali-sekala di rumahmu itu. Adakah mereka ini beramal dengan betul? Adakah dia beribadat dengan cara yang betul? Jadi kita azan. Jadi latihannya anak azan. Latihan anak ni qomat. Ini dah tekatan 1 suruh azan pun tak tahu tuan-tuan. Suruh aqamat. Aqamat apa Ustaz? Aqamat. Iqamat tak tahu. Dia siap tanya, aqamat ni apa Ustaz? Ya Allah, hai. Tekatan 1 ni tuan-tuan Apa nama legender yang tekatan 1 program tu lah untuk memelihara diri. Faham LGBT macam-macam lah. Jadi dikumpulkan budak-budak Melayu situ. Cerita legender ke apa? Lebih kurang gitulah kesannya.
Awak cuba azan. Azan cantik sedap. Yang okey, lepas azan iqamah, awak iqamat. Iqamat apa Ustaz? Astagfirullahalazim. Nampak no memang tak sembahyang ni budak ni. Jadi di rumah bapa kena azan. Azan, siapa azan dia iqamah. Sebab tu anak-anak kat rumah dia berebut-rebut nak azan. Siapa azan dia iqamah, tak jadi imam. Gitu Jadi imam ni payah, dia baca ke depan, kena baca doa, kena baca selawat gitu Ni latih anak-anak macam tu. Satu imam, satu makmum. Kanan kiri depan imam, sebelah kanannya makmum. Jarak satu hasta. Jangan suka-suka, terangkan satu hasta. Lepas tu langkah satu hasta, baru jemaah perempuan, mak dan anak-anak yang lain. Jangan selonggok laki perempuan campur tuan-tuan. Itu balak musibah, laknat daripada Allah Ta'ala ni mendatang. Maka perkataan setengah fuqaha, kemudian maka ucaplah olehmu akan qomat dan rukun yang kedua. Rukun yang kedua tadi berdiri tegak. Berdiri tegak. Rukun yang kedua niat, iaitu bahawa engkau sebut dengan lidahmu pada sembahyang zuhur. Shalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'anillahi ta'ala. Engkau niatkan dalam hatimu sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala yang maha besar. Dan niat pada asar, usalli fardhal asri, sembahyang maghrib usalli fardhal maghribi, sembahyang isya usalli fardhal isya'i, sembahyang subuh usalli fardhal subhi. Ini duduk niat masa takbir. Allahu Akbar. Niat tu di antara alif Allah, robar. Baca selesailah. Jangan panjang-panjang. Allah satu alif. Allah 2 detik itu je lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Munculkan mulut tu, roh tu. Tapi tak jangan dibaca Allahu Akbaru, jangan. Nanti kena sambung Allahu Akbaru kabira pula. Allahu Akbaru. Gitu ya. Maka niatkan di situ. Yang ketiga, takbiratul ihram. Maka adalah engkau pesertakan niat dari permulaan alif Allah hingga robar. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbetulan kedua bahu. Sekira-kira berbetulan kedua ibu tanganmu itu dengan hujung telinga yang di bawah. Dan berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung telingamu yang di atas. Maknanya bila takbir ni tuan-tuan, pastikan itu angkat tangan setentang bahu. Setentang bahu. Atas ini Yahudi, bawah Nasrani. Hairul umur awsatuha. Untuk umat Nabi Muhammad sederhana, tinggi tak, bawah tak. Hairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Biasa je. Allahu Akbar. Gitu Tapi kalau gitu ni tuan-tuan, macam Yahudi. Orang yang bicara semalam tu bab kematian tu dia tak terima di Karbala tu. Mencari-cari, melukakan seluruh badannya, menangis, menjerit, meraung, tak boleh terima kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ini amalan yang sangat teruklah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maknanya berteluran, kemudian engkau taruhkan kedua tanganmu atas pusatmu dan di bawah dadamu. Mana Allah setentang situ, letak di antara dada dan pusat. Dada dan pusat. Bukan dada atas ni, bukan di antara bawah las dada tu, bawahnya pusat, tengah-tengah. Jadi dapatlah tuan-tuan punya tangan jari sebelah kiri ni menutup lubang pusat kita. Walaupun tak nampak, dah pakai jubah, dah pakai baju tapi Allah Ta'ala nampak tak? Depan Tuhan ni, depan Tuhan tuan-tuan malu tuan-tuan. Gitu. Ini rasa malu lah. Tapi kalau kita biasa aja, itu orang tak ada malu. Tadi diingatkan tadi, hina, rendah diri depan Allah Ta'ala. Jadi pastikan Allahu Akbar. Letak di antara dada dan pusat. Jari-jari tangan kiri ni tutup lubang pusat tadi. Mana gitulah. Tutup. Tak ada nak ke kanan, tak ada nak ke kiri, tak ada Tengah-tengah. Jadi kita berhenti setakat ni dululah.
Mudah-mudahan kita dalam keberkatan dalam memperbaiki solat kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.